Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1642, antara paparan utama. Belanjawan defisit hutang negara bertambah. PMX sangkal dakwaan Bloomberg. Banyak warisan penjajah, PAS perlu diubah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan defisit di mana perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan telah menjadi kebiasaan selama 26 tahun. Apabila kerajaan membelanjakan lebih daripada yang diperoleh, negara terpaksa menambah hutang bagi menampung perbezaan tersebut. Situasi ini boleh diibaratkan seperti seorang bapa yang bergaji RM5,000 tetapi terpaksa membelanjakan RM5,500 untuk keluarga setiap bulan, menyebabkan hutang bertambah sebanyak RM500 setiap bulan. Meskipun analogi ini mudah, keuangan negara lebih kompleks dan memerlukan langkah pengurusan yang berhati-hati. Kali terakhir Malaysia mencapai belanjawan surplus adalah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Menteri Keuangan, iaitu dari tahun 1993 hingga 1997. Ketika itu, pendapatan negara melebihi perbelanjaan menunjukkan kemampuan pengurusan keuangan yang cekap. Namun, selepas tempoh tersebut, defisit kembali berulang dan membawa kepada peningkatan hutang negara. Kerajaan Madani kini sedang berusaha menurunkan defisit sedikit demi sedikit. Pada tahun 2022, defisit berada pada 5.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bersamaan RM99.5 bilion. Ia dijangka turun kepada 5%, iaitu sebanyak RM91.4 bilion pada tahun 2023 dan seterusnya kepada 4.3%, iaitu RM85.4 bilion pada tahun 2024. Matlamatnya adalah untuk mencapai defisit sekitar 3% hingga 3.5% pada tahun 2025 sambil meningkatkan KDNK untuk menambah hasil negara. Usaha ini telah meningkatkan keyakinan pelabur, menyebabkan pengukuhan nilai ringgit, peningkatan di Bursa Malaysia serta kenaikan penarafan kredit antarabangsa daripada agensi seperti Fitch dan JP Morgan. Selain itu, analisis positif dari firma keuangan seperti Nomura turut menunjukkan keyakinan terhadap langkah kerajaan dalam mengurangkan defisit. Walaupun pengurangan defisit adalah matlamat yang baik, langkah drastik untuk menurunkan secara mendadak boleh memberi kesan negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hutang yang matang tetap perlu dibayar, manakala perbelanjaan penting seperti pembangunan dan subsidi tidak boleh dikurangkan secara drastik tanpa memberi kesan buruk. Tambahan pula, hasil semasa negara masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan perbelanjaan. Ada pihak pembangkang yang menyarankan agar kerajaan menghentikan penambahan hutang RM92.9 bilion tersebut. Namun persoalan timbul, daripada mana RM92.9 bilion itu hendak dikurangkan? Adakah ia daripada subsidi, pembangunan atau program lain yang sangat diperlukan rakyat? Malah defisit semasa negara juga adalah sekitar jumlah tersebut, menunjukkan cabaran sebenar dalam menyeimbangkan belanjawan. Sekiranya pengurusan keuangan kerajaan Madani dapat mengawal ketirisan dan rasuah dengan berkesan, tidak mustahil Malaysia dapat mencapai belanjawan surplus semula selepas hampir 30 tahun. Dengan lebihan pendapatan, negara boleh mengurangkan hutang sedia ada yang kini telah mencapai RM1.173 trilion, selain mengurangkan beban faedah yang perlu ditanggung. Hutang besar seperti 1MDB juga perlu diselesaikan, di mana sukuk yang berkaitan akan matang pada tahun 2039.
Usaha kerajaan dalam pengurusan kewangan dengan berhemah bakal menarik lebih banyak pelaburan dan memperkukuh ekonomi. Apabila penarafan kredit negara semakin baik, kos untuk meminjam bagi tujuan pembangunan juga akan lebih rendah kerana dianggap kurang berisiko. Ini bukan sahaja mengurangkan beban hutang, malah memastikan generasi akan datang tidak menanggung hutang yang tinggi akibat perbelanjaan kita hari ini. Pada masa yang sama, lebihan pendapatan boleh digunakan untuk pelaburan dalam sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur dan kesihatan yang akan memberi manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Kesimpulannya, usaha mengurangkan defisit secara beransur-ansur adalah langkah yang bijak dalam memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang. Walaupun cabaran besar masih menanti, pengurusan kewangan yang baik mampu membawa Malaysia keluar dari belenggu hutang dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk generasi akan datang. Tiada sebarang arahan khusus diberikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam sebarang siasatan yang dilakukan sebagaimana didakwa agensi berita antarabangsa Bloomberg, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan situasi sebenarnya yang berlaku hanyalah arahan umum yang diberikan termasuk di Parlimen. Sebelum ini, saya mahu SPRM, LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, PDRM, Polis Diraja Malaysia dan badan-badan penguatkuasa bertindak memerangi rasuah tanpa tolak ansur dan badan penguatkuasaan memerangi jenayah dengan tegas. Ini arahan yang diberikan tapi tidak melibatkan kes-kes khusus kerana SPRM seperti juga Jabatan Peguam Negara harus bertindak bebas dan telus tanpa rasa takut atau pilih kasih, without fear or favour, katanya ketika sesi pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Selasa. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan lisan yang dikemukakan Ahmad Fadli Syari, PN Pasir Mas yang meminta kerajaan menyatakan sama ada bersedia mengambil tindakan perundangan terhadap agensi berita antarabangsa Bloomberg berhubung dakwaan campur tangan Perdana Menteri dalam siasatan SPRM sehingga telah mencemarkan imej beliau di dalam usaha memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Tambah Anwar yang juga Menteri Keuangan, tumahan tersebut bukanlah kali pertama yang dibuat agensi media antarabangsa itu kerana sebelum ini pernah membuat dakwaan berbahaya dan keterlaluan melibatkan beliau dan Yang di-Pertuan Agong dalam isu pembinaan kasino di Forest City. Sehubungan dengan itu, PMX menyerahkan kepada polis berhubung dakwaan agensi berita antarabangsa mengenai campur tangan beliau dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Anwar turut berkata polis telah mengambil langkah dengan memanggil wakil Bloomberg mengenai dakwaan itu agar menjalankan siasatan dengan adil. Dakwaan kedua pula berdasarkan laporan 26 September lalu tentang arahan kepada SPRM. Setakat ini, tindakan perundangan sedang diteliti pihak PDRM. Menurut Anwar lagi, PDRM sedang meneliti laporan yang diterima pada 1, 8 dan 11 Oktober lalu dan tindakan berdasarkan hasil laporan. Katanya, sekiranya didapati kesalahan nyata bergantung kepada keputusan Peguam Negara untuk mendakwa. Pihak polis telah menerima laporan dan mengambil beberapa tindakan termasuk memanggil wakil Bloomberg dan individu terkait pada 1, 8 dan 11 Oktober yang lalu. Bagaimanapun, oleh kerana dalam siasatan PDRM, saya serahkan kepada mereka menyiasat dan untuk Peguam Negara mengambil tindakan yang sesuai. SPRM sendiri membuat kenyataan tegas dan menafikan tumahan tersebut kerana apa yang berlaku hanyalah arahan umum yang saya lakukan termasuk di Parlimen, jelasnya. Bloomberg sebelum ini melaporkan Anwar meminta SPRM tidak menyiasat Farhash berhubung kes pembelian saham bernilai jutaan ringgit. Jom Channel sangat bersetuju dan menyokong penuh dengan tindakan PMX untuk mengambil dan menyerahkan segala tindakan kepada pihak berkuasa. Ini jelas menunjukkan bahawa tiada campur tangan Perdana Menteri dalam mana-mana siasatan yang telah dijalankan, sedang dijalankan mahupun yang bakal dijalankan. Teruskan perjuangan Kerajaan Madani berani kerana benar. Rasa agak fobia apabila mendengar kritikan daripada pimpinan PAS Johor yang mendakwa keputusan Tengku Mahkota Johor TMJ untuk menukar cuti dari Jumaat kepada Ahad sebagai sebahagian daripada warisan penjajah.
Pada masa lalu, Amanat Haji Adi menggunakan alasan perlembagaan penjajah untuk meniup semangat jihad dan syahid dalam usaha menentang UMNO. Kini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pula yang gigih mempertahankan perlembagaan Lord Reid sambil menuduh pihak lain ingin mengubah perlembagaan terutama dalam isu-isu berkaitan Islam. Kita perlu mengingatkan kembali kesan buruk yang diakibatkan oleh pendekatan ini, termasuklah perpecahan persaudaraan, perceraian suami isteri, tragedi memali serta boikot terhadap solat jenazah dan majlis kenduri kendara. Walaupun kita membenci penjajahan dan bagaimana khazanah negara diangkut keluar, masih banyak warisan penjajah yang digunakan hingga ke hari ini. Antara sistem yang diwarisi daripada penjajah termasuklah pentadbiran kerajaan, perundangan, parlimen, pelabuhan, rel kereta api serta sebahagian daripada sistem sekolah dan universiti. Sebagai contoh, Universiti Malaya, universiti tertua di Malaysia, pada asalnya diasaskan sebagai Kolej Perubatan King Edward VII pada tahun 1905 di Singapura sebelum bergabung dengan Kolej Raffles pada tahun 1949. Tidak dinafikan, banyak aspek perlu diperbaiki terutamanya dalam isu-isu seperti polarisasi kaum, pengasingan sekolah, ketidakseimbangan ekonomi dan pemulihan identiti kebangsaan. Namun tiada gunanya untuk terus meratapi sejarah. Lebih baik kita menghadapi realiti hari ini dan melakukan pembaharuan berdasarkan keperluan semasa. Banyak kebaikan yang boleh diteroka jika kita sentiasa berfikiran positif dan memperkukuhkan persaudaraan serta perpaduan, bukannya terus bergaduh mengenai isu-isu peninggalan penjajah. Islam telah berkembang dengan baik di negara kita dengan banyak ruang yang terbuka. Namun hanya PAS yang merasakan Islam belum cukup kerana tafsiran mereka tentang negara Islam sering sukar difahami. Banyak negara lain yang dijajah oleh Belanda, Sepanyol dan Perancis tidak sebaik Malaysia kerana legasi penjajah yang lebih kompleks dan sukar diatasi. Sepanjang 33 bulan PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan, banyak warisan penjajah yang masih dikekalkan. Ironinya, teori kenegaraan Islam yang sering menjadi bahan ceramah mereka tidak dijelmakan dalam pentadbiran sebenar. Tiada langkah konkret diambil untuk menggantikan sistem yang mereka kritik sebagai warisan penjajah, menimbulkan persoalan tentang konsistensi antara ucapan dan tindakan. Namun, apa yang mereka tahu selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 hanyalah ulangan ucapan sudah cukup jumlah. Tetapi apakah hakikat yang sebenarnya? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Mala. Assalamualaikum dan salam sejahtera.